Selamat sejahtera. Nama saya Lawrence Lee Jahan. Nombor meja saya 10 DEP.0M1061. Saya dari kelas DEP.A. Sekarang saya nak cakap berkaitan dengan cabaran melestarikan etika dan peradaban di Malaysia. Isi pertama, cabaran sosial. Apabila membincangkan aspek etika dan peradaban dalam konteks pembangunan sosial, aspek agama tidak boleh disampingkan. Dalam perspektif perkembangan tamadun, manusia yang mempunyai kepercayaan beragama mempunyai sumbangan yang besar terhadap tamadun manusia. Ajaran dan nilai-nilai Islam boleh diringkaskan kepada prinsip umum yang diamalkan segala perbaikan dari bercegah dari melakukan kejahatan. Sambung. Pada masa kini, kehidupan masyarakat masih berpegang kuat dengan nilai-nilai yang sejagat merangkumi berbagai aspek kehidupan, termasuklah hidup berdisiplin, rajin bekerja, semangat kejiranan, menjaga kebersihan, memupuk kebudayaan ilmu, mengenusi pendidikan, penulisan dan rajin membaca. Penggembalikan mara bangsa berdikari, pembimbingan melalui teladan, bersih, cekap dan amanah dan lain-lain lagi. Antara cabaran sosial yang dihadapi oleh pembangunan etika dan perabatan adalah isu-isu berkaitan keegaliti di berbagai sektor awam dan swasta, berguguhan perpaduan antara etik dan integrasi nasional, bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan pemersatu rakyat, penyebaran budaya barat, masalah sosial pelbagai isu jenayah dan juvenil. Okey, selain itu, kita cabaran alam sekitar. Etika dan berubah juga berkaitan secara langsung dengan alam sekitar. Alam sekitar yang berdaya bumi dan selamat memberi gambaran bahawa manusia di sesuatu kawasan mengambil berat akan penjagaan dan memelihara alam sekitar. Manusia yang berabatan dan beretika akan sentiasa menjaga kesekitaran dan melindunginya untuk generasi yang akan datang. Sambung. Tanpa etika integriti, alam sekitar tidak akan dapat dipertahankan. Antara isu dan cabaran dalam konteks alam sekitar adalah pencemaran laut, udara dan darat, eksploitasi sumber-sumber alam sekitar secara tidak berkawal dan haram, isu-isu biodiversiti, kepupusan pelbagai spesies fauna dan flora akibat perubahan iklim. Kehidupan flora dan fauna dan terancam akibat pembalakan pertanian pindah dan penggusuran haram. Okey, ini yang saya punya presentation. Terima kasih. My name is Kovikan and my matrix number is 10DB20F1058. I'm here to do Etika project. So the topic is cabaran kelestarian etika dan peradaban. Pengenalan. Etika dan peradaban di zaman dan negara mana sekalipun adalah dinamik, mengukur, berubah-ubah dan tidak kekal. Memahami bentuk etika dan peradaban ini dan memberi penjelasannya secara kritis, analitika dan dalam kerangka saintifik adalah tugas pelajar dan sarjana bersama. Etika dan peradaban Malaysia telah berkembang dari tapak peradaban alam Melayu dengan kewatanan Melayu dan bumi putera sebagai terasnya. Tapak etika dan peradaban pribumi ini telah bergaul dengan peradaban masbuk dari luar melalui gelanggang Selat Melaka sebagai titik pertemuan masyarakat sedunia dari China
India, Timur Tengah, dan Barat. Peradaban masyhur ini berperanan dalam membina negara, bangsa dan ketamadunan acuan Malaysia pada hari ini. Daripada peradaban masyhur ini, Malaysia membina etika dan beracuan sendiri dengan mengulang kepelbagaian etika dan peradaban dalam melahirkan sebuah negara yang damai, stabil, maju, dan sejahtera. Obama, mantan Presiden Amerika Syarikat, memportretkan Malaysia sebagai sebuah negara masyarakat Islam yang moderat dan maju dan terbaru Imran Khan. Perdana Menteri Pakistan pula mengatakan Malaysia sebuah masyarakat bertamadun. Kelestarian etika dan peradaban Malaysia. Oleh kerana pembinaan tamadun sesebuah bangsa itu bukan perkara mudah dan ia tidak dijamin berkekalan, maka masyarakat Malaysia perlu mengambil iktibar dari sejarah. Sejarah mungkin berulang bagi mereka yang tidak mengkaji, tidak mengambil iktibar dan tidak menjadikan panduan hidup. Pengalaman sedunia dari zaman purba hingga zaman kontemporari menunjukkan kedinamikan berlaku dan tiada satu peradaban kekal. Kejatuhan sesebuah ketamadunan adalah disebabkan oleh keruntuhan nilai yang terangkum dalamnya berbagai konsep seperti etika, moral, adab, akhlak, dan seumpamanya. Teras kepada nilai ini adalah keadilan dan kebaikan, manakala kezaliman, kekejaman, dan penganiayaan membawa kehancuran nilai kemanusiaan, dan ini pasti menamatkan mana-mana ketamadunan. Dalam suasana kedinamikan etika dan peradaban ini, maka kita perlu sentiasa memahami, prihatin serta insaf dan secara sedar untuk merancang dan melaksanakan institusional reform dan inisiatif bagi memastikan etika mendarah daging dalam setiap rakyat Malaysia demi memastikan peradaban Malaysia terus unggul. Etika dan peradaban di alam Melayu dan timur dari China, India dan Timur Tengah adalah berteraskan nilai. Nilai-nilai utama yang menjadi adab di antaranya adalah tanggungjawab, keprihatinan, amanah, bertolak ansur, kedamaian, keadilan, kebaikan, disiplin, kerajinan, muafakat, dan kemajuan. Etika dalam sebuah peradaban membina adat resam, dan adat istiadat berdasar nilai-nilai yang sesuai dengan persekitaran geografi, ekonomi, sosial, budaya, dan politik setempat. Kedatangan penjajah Barat membawa dimensi baru dalam etika dan peradaban di mana agama dipisah dari politik dan rasionalitik legal dan perkiraan keuntungan menjadi malamat setiap individu. Kekuatan setiap peradaban ini telah disulam ke dalam peradaban Malaysia dengan etika dan peradaban Melayu dan Islam sebagai terasnya. Yeah, that's it for me. Thank you. Selamat sejahtera, nama saya Ling Hao, nombor metrik saya 10DEP 20F 1041. Kelas saya DEP 2A. Hari ini saya ingin bentangkan topik tentang cabaran melestarikan etika dan peradaban di Malaysia. Konsep kelestarian etika dan peradaban. Kelestarian etika dan peradaban bermaksud suatu usaha berkaitan etika, adab dan nilai-nilai baik yang bersifat lokal dan global oleh masyarakat Malaysia yang dilakukan secara sedar, konsisten dan berterusan. Sungguh pun konsep lestari pada hari ini banyak digunakan pakai dalam konteks pembangunan dan alam sekitar. Namun konsep kelestarian ini
juga yang sesuai dengan maksudnya boleh digunakan berorientasi bidang seperti etika dan peradaban. Cabaran bagi kelestarian etika dan peradaban terdiri daripada empat segi. Cabaran pertama ialah cabaran dari segi politik. Cabaran kedua, cabaran dari segi ekonomi. Dan cabaran yang ketiga adalah cabaran dari segi sosial. Dan cabaran yang terakhir adalah cabaran dari segi globalisasi. Pertama sekali, kita bincangkan tentang cabaran politik. Politik bukan hanya boleh menjatuhkan kerajaan yang kuat, tapi mampu melemahkan seluruh struktur dan elemen kuasa dan pentadbiran. Berikut adalah cabaran-cabaran besar yang mesti ditangani, iaitu pembinaan budaya politik dan demokrasi matang, kebebasan bersuara dan pembinaan masyarakat sivil, kerajaan yang telus dan menjaga kepentingan nasional, literasi politik dalam kalangan rakyat, telik sejarah dalam kalangan rakyat, mewujudkan sebuah negara bangsa, semangat cinta akan negara dan kurangnya penghayatan dalam aspek kenegaraan, politik berasaskan kaum lawan politik bermuafakatan, mengakui hak antara kaum seperti yang tertutup dalam perlembagaan persekutuan. Itu dari segi cabaran ekonomi. Cabaran ekonomi juga memberi impak kepada etika dan peradaban manusia. Tindakan dan keputusan etika yang dibuat adalah atas kesedaran diri yang tinggi. Bagaimanapun, cabaran etika dan peradaban kepada masyarakat pada hari ini adalah berkaitan dengan keperluan memenuhi keperluan dan kehendak yang masih belum dipenuhi. Antara cabaran ekonomi yang sedang dan akan diterus dihadapi oleh pembangunan etika dan peradaban adalah mengurangkan jurang antara kaya dan miskin yang semakin melebar, mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat dan generasi muda, pendatang asing dan sektor pekerjaan 3D, keseimbangan ekonomi bandar, bawah bandar dan wilayah, pemberdayaan ekonomi bumi putra dan kaum-kaum lain, meningkatkan ekonomi, pengetahuan dan inovasi. Yang ketiga, dari segi cabaran sosial. Apabila membincangkan aspek etika dan peradaban dalam konteks pembangunan sosial, aspek agama tidak boleh dikesampingkan. Dalam perspektif perkembangan tamadun, manusia yang mempunyai kepercayaan beragama mempunyai sumbangan yang besar terhadap tamadun manusia. Ajaran dan nilai-nilai Islam boleh diringkaskan kepada prinsip umum yang mengamalkan segala kebaikan dan mencegah dari melakukan kejahatan. Konsep-konsep umum yang lahir daripada budaya masyarakat Melayu telah disesuaikan dengan amal kebaikan dalam ajaran Islam. Pada masa kini, kehidupan masyarakat masih berpegang kuat kepada nilai-nilai yang sejagat merangkumi berbagai aspek kehidupan, termasuklah hidup berdisiplin, rajin bekerja, semangat kejiranan, menjaga kebersihan, memupuk budaya ilmu, menerusi penyelidikan, penulisan dan rajin membaca, mengembalikan maruah bangsa, berdikari, kepimpinan melalui teladan, bersih, cekap dan amanah dan lain-lain lagi. Dari yang terakhir, cabaran globalisasi. Globalisasi boleh memberi impak positif dan negatif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuklah etika dan peradaban manusia. Impaknya boleh datang dalam berbagai bentuk yang ketara dan tidak ketara. Bagaimanapun, dalam konteks etika dan peradaban, khususnya pada zaman revolusi industri 4.0, kesannya sangat besar akibat daripada penggunaan jumlah teknologi maklumat yang merentasi berbagai bidang. Antara cabaran-cabaran besar yang akan dihadapi oleh pembangunan etika dan peradaban, data dan maklumat raya yang tidak ditapis dan berlega-lega
dalam ruang terbuka yang sangat mudah diakses oleh pengguna berbagai golongan. Idea-idea negatif seperti sekularisasi, ajaran sesat dan liberalisasi yang mudah disebar luas tanpa sekatan, meningkatkan gejala buli dalam ruang cyber yang terbuka, peningkatan gejala LGBT dan pemikiran underground, keselamatan cyber dan data peribadi. Kesimpulannya, ketelestarian etika dan peradaban adalah sesuatu yang penting dan mesti dipertahankan sampai bilapun. Hal ini kerana dalam konteks Malaysia, ketelestarian itu banyak bergantung kepada akar dan tradisi yang telah terbina sejak ratusan tahun yang lalu. Bukan mudah untuk membina dan membangunkan etika dan peradaban kerana ia merupakan suatu proses yang panjang. Namun, percayalah Malaysia memiliki ramuan dan keunikan yang tersendiri ke arah itu. Dengan formula yang betul, kepimpinan yang berintegriti dan rakyat yang bijaksana akan mampu merealisasikan cita-cita dan matlamat murni ini. Terima kasih. Hai semua, nama saya Vishal anak lelaki Sasikumar dari kelas DEP 2A dan nombor matrik saya ialah 10 DEP 20F1050 dan rakan saya Sasikumar anak lelaki Wira Munisuran dari kelas DEP 2A juga dan nombor matrik dia ialah 10 DEP 20F1057. Hari ini kita nak buat presentation bagi subjek penghayatan etika dan peradaban tentang cabaran melestarikan etika peradaban di Malaysia. Jom kita tengok maksud etika, maksud peradaban dan maksud kelestarian. Etika ialah prinsip moral atau nilai-nilai akhlak, contohnya bersopan santun. Etika ini menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Peradaban pula bermaksud sistem dan tahap perkembangan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Dan maksud kelestarian menurut Fischer ialah peranan sistem nilai dan kepercayaan dalam mencapai kelestarian. Lama yang bersetuju dan menerima bahawa acuan utama sistem nilai manusia adalah agama. Sekarang kita nak tengok cabaran yang dihadapi oleh negara kita untuk melestarikan etika dan peradaban. Salah satu cabaran yang dihadapi oleh negara kita ialah polarisasi kaum. Apakah itu polarisasi kaum? Polarisasi kaum ini adalah bermaksud kaum yang semakin merenggang ataupun permisahan. Sekarang saya akan menyerahkan pembentangan kepada rakan saya Sasikumar tentang isi-isi. Selamat sejahtera, saya Sasikumar. Isi-isi cabaran polarisasi kaum ialah cabaran ini berlaku disebabkan permainan politik perkauman, propaganda dari media, kegagalan dalam sistem pendidikan, kekurangan integrasi kaum, kegagalan proses pembinaan untuk mewujudkan satu identiti Malaysia. Kesimpulannya, masalah ini ialah masalah yang sangat besar di mana keamanan dan keharmonian negara kemungkinan terjejas. Dan ini juga boleh menyebabkan konflik. Masalah ini boleh diselesaikan apabila semua masyarakat bekerjasama. Jom kita mewujudkan negara yang aman dan damai. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih.